Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Oh, ramai dah masuk 10 orang dah. Nurizan Razak, Masya Allah. Dr. Rumaizu Ramizu, Jeff Hasbullah, Abdullah Azli Al-Fansuri, Masya Allah, bawa keluar daripada hospital. Dah negatif dah COVID, insya Allah. Sekarang duduk di ubahlah, kena apa ni, kena duduk kat rumah lah, kena karantin kat rumah. Ahmad Nobli, Fairuzan Hurian, Hadi Abdullah, Izzat Isa, Muhammad Fahmi Jamaluddin, Masya Allah. Rusnah Lauman, Ruqiyah Hayat, Masya Allah. Masya Allah. Teman-teman boleh hadirkan diri pada malam ni dengan kita meyakini pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakini pada janji-janji Allah SWT. Yakin pada janji dan yakin pada perintah. Muhammad Nazaruddin Sahari, Masya Allah. Hanum Adini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maryam Ahmad, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita masih menunggu tuan-tuan, Masya Allah, pada mereka. Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Ya, alhamdulillah malam ni kita berada di muka surat 72, ya. Muka surat 72, iaitu dalam bab perbuatan harus dan tidak harus di dalam solat. Ya, begitu kira-kiranya. Rasanya kita berada di muka surat 72, ya. Saya masih menunggu Muda, Waalaikumsalam. Firdaus Fikri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Jeff Hasbullah, betul Maulana. 972. Ya, iaitu hadis yang ke-972, iaitu haram menjawab salam dalam solat. Haram menjawab salam dalam solat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna nusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah wa yuraddu alaina falamma raja'na min 'inda najasiyyi sallamna alaihi falamma yuradda alaina wa qulna ya Rasulullah kunna nusallimu alayka fi shalah وترد علينا فقال إن الصلاة
inna salati la syughala. Muttafaqun alaih. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami memberi salam kepada Nabi ketika itu Nabi sedang solat. Lalu baginda membalas, yakni menjawab salam kami. Apabila kami pulang daripada kerajaan Najasyi, kami memberi salam kepada baginda, akan tetapi baginda tidak membalas salam tersebut. Maka kami berkata, ya Rasulullah, dulu kami pernah memberi salam kepada Tuan ketika Tuan bersolat. Lalu Tuan membalasnya, yakni menjawabnya. Baginda SAW bersabda, sesungguhnya dalam solat terdapat tumpuan. Dan solat sekarang, iaitu apa yang sepatutnya dilakukan ialah memberi tumpuan. Syughul, maknanya satu pekerjaan, iaitu dengan menumpukan pekerjaan yang dilakukan. Jadi tak bolehlah untuk menjawab semua persoalan-persoalan yang lain. Penerangan Najasyi boleh dibaca dengan fathah, nun atau kasrah. Najasyi. Huruf ya di hujung kalimah boleh dibaca dengan tasydid atau takhfif, tidak tasydid. Tetapi dengan tasydid lebih fasih seperti mana ditulis dalam kitab Al-Qamus dan An-Nihayah. Najasyi, Najasyi, Najasyi. Begitu. Najasyi, Najasyi, Najasyi. Begitu. Raja Najasyi ialah Raja Najasyi yang menguasai Habsyah. Raja Najasyi dia menguasai di negara Habsyah. Seorang alim kitab Taurat. Sebelum menerima Islam, beliau beragama Nasara. Wafat pada tahun 9 Hijrah mengikut pendapat kebanyakan ulama, sebagaimana yang diberitahu dalam Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Asqalani. Najasyi ialah gelaran kepada Raja Habsyah. Dan orang yang memeluk Islam di zaman Nabi namanya Ashamah. Raja Najasyi yang mana Nabi sembahyang jenazah ke atasnya, jenazah gaib yang kita belajar tu dalam bab sebelum ni, dalam jilid keempat semasa daurah kita, iaitu Ashamah. Beliau beriman dan wafat sebelum Fatah Mekah. Nabi sangat sedih. Nabi sangat sedih dan mendengar berita kematian beliau. Baginda pun dan para sahabat menunaikan solat jenazah gaib untuknya di Madinah. Juga disebutkan oleh Hafiz Ibn Hajar. Imam Ibn Malik berkata, satu Jumaat para sahabat telah berhijrah daripada Mekah ke Habsyah ketika Rasulullah SAW masih lagi berada di Mekah, kerana ingin menyelamatkan diri daripada penyiksaan dahsyat dari kaum kafir Quraisy. Ini tak tahan sangat, maka Nabi membenarkan sahabat-sahabat untuk berhijrah ke Habsyah kerana untuk mengelakkan diri daripada diseksa oleh dan gangguan-gangguan oleh kaum Quraisy yang mana telah mengganggu orang-orang Islam dan menyeksa orang-orang Islam sewaktu kerana beriman kepada Allah. Sebab itu Nabi membenarkan mereka berhijrah ke Habsyah. Allahu Akbar. Tak kala Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah, mereka terus berhijrah ke sana. Tapi di sana dengar berita Nabi berhijrah ke Madinah, mereka pun terus daripada Habsyah terus ke Madinah dan terus ke sana dan mendapat berita penghijrahan tersebut. Sampai mereka di Madinah, mereka mendapati baginda sedang solat. Jadi dia telah berhijrah. Sahabat-sahabat sebahagian berhijrah ke Habsyah dan masa perintah Allah SWT telah perintahkan Nabi berhijrah ke Madinah dan dengar khabar semasa di Habsyah, masa di Najasyi, masa di tanah Habsyah tu, maka mereka dengar khabar, mereka pun membuat keputusan untuk berhijrah ke Madinah dan mendapati Nabi di sana. Semasa sampai, mereka tengok Nabi sedang bersolat. Inilah hadis yang diceritakan. Maknanya masa dulu bagi salam kat Mekah, okey, Nabi jawab. Bagi salam kat Mekah, Nabi jawab. Bila sampai kat Madinah, baru sampai daripada Habsyah, terus berjumpa Nabi SAW. Maka tak kala Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah, mereka terus berhijrah ke sana setelah mendapat tahu berita penghijrahan tersebut. Sesampai mereka di Madinah, mereka mendapati baginda sedang bersolat. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
adalah salah seorang dari Ibnu Mas'ud, salah seorang daripada mereka yang dalam rombongan tadilah. Menjadi adat para sahabat yang mulia bahawa setiap kali pulang daripada safar, mereka akan berjumpa dengan Nabi dan memberi salam kepada baginda. Itulah adat mubarakah sahabat. Mereka balik saja bersafar, berjihad apa semua, akan singgah di masjid dan akan bertemu dengan Nabi SAW dan mengkhabarkan kepada Nabi akan kepulangan mereka. Sebab mereka selalu merindui baginda SAW. Hadis ini menunjukkan haram berkata-kata dalam solat sama ada kerana maslahah solat atau bukan, dan haram menjawab salam dengan lafaz dalam solat. Apakah yang patut dilakukan jika diberi salam ketika solat? Ada beberapa pendapat dalam masalah ini sebagaimana yang telah ditulis oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih. Pertama, kata Imam Nawawi rahmatullah alaih, Qadhi Iyad menyatakan rahmatullah alaih menyatakan bahawa satu jemaah ulama berpendapat menjawab salam dalam solat dengan lafaz dalam kalimah mereka. Maknanya satu jemaah berpendapat menjawab salam dalam solat dengan lafaz Waalaikumsalam dengan perkataan. Dalam kalangan mereka mengatakan, iaitu siapa sahabat tadi? Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Jabir, Hazrat Hasan Basri, Hazrat Sa'id Al-Musayyib, Hazrat Qatadah bin Ishaq menyatakan satu jemaah berpendapat menjawab salam. Kena jawab, boleh jawab salam dengan lafaz. Ada pendapat mengatakan menjawab salam dalam hati. Hazrat Atha yang ketiga, Hazrat Naqai dan Hazrat As-Sawri berkata bahawa menjawab salam selepas solat. Imam Abu Hanifah berpendapat tidak boleh menjawab salam dengan lafaz juga dengan isyarat dalam setiap keadaan di dalam solat. Hazrat Imam Malik bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, Imam Malik dan anak-anak muridnya dan satu jemaah berpendapat bahawa menjawab salam dengan isyarat tidak boleh menjawab salam dengan lafaz. Tidak boleh menjawab salam dengan lafaz, jawab dengan isyarat. Siapa yang berpendapat menjawab dengan lafaz seolah-olah tidak sampai hadis ini kepada pengetahuannya. Memberi salam kepada orang yang sedang bersolat. Memberi salam kepada orang yang sedang bersolat. Pendapat Imam Syafi'i ialah tidak sepatutnya memberi salam kepadanya. Jika melakukannya juga, maka tidak berhak mendapat jawapan. Pendapat ini juga merupakan pendapat satu jemaah daripada ulama. Diriwayatkan daripada Imam Malik, ada dua riwayat bagi pendapat Imam Malik. Pertama kata makruh, kedua kata harus. Dia punya nota kakinya ialah hasiyah. Hasiyahnya hasiyah. Nota kaki ni hasiyah kita panggil. Kita tak payah panggil nota kaki lah. Hasiyah. Ni ilmu baru ni, hasiyah. Hasiyah ni ialah perkara yang nak dijelaskan. Bila diletakkan nombor-nombor tertentu, mungkin nak tulis itu dia jadi panjang, so dia letakkan nombor, dia letak tanda. Di sini saya letak tanda nombor 1, itu kita panggil dia hasiyah. Bila nombor 1 dan kita terus pergi ke bawah, nombor 1 dan kita pergi ke bawah, oleh kerana bawah itu kita panggil dia nota kaki. Mak Saleh panggil footnote. Footnote, nota kaki. So sekarang kita tak nak panggil lagi nota kaki, atau kita panggil dia footnote, kita panggil dia hasiyah. Plural dia hawashi. Hasiyah. Ha alif sin ya ha. Hasiyah. Hasiyah ni maksudnya nota kaki lah. Tapi kita tak nak panggil nota kaki. Kenapa panggil nota kaki? Tak munasabah. Footnote. Mak Saleh panggil footnote. Foot dan note tu nota kaki. Melayu terjemah nota kaki. Muka buku. Facebook. Muka buku. So kita tukar. Kita boleh panggil hasiyah. Hasiyah. Hawashi. Jamak dia hawashi. Hasiyah. Singular dia hasiyah. So kita panggil dia hasiyah lah.
tak nak lagi, kita panggil dia nota kaki. Hasyiahnya, kan nampak sedap sikit bahasa Arab setelah 200 jam bersama. So kita tukar dah nota kaki kepada hasyiah. Boleh faham Ingat, hasyiah, nota bertanda. Nota bertanda. Sebab tak kita panggil hasyiah dalam bahasa Arab lagi bagus. Lepas tu apa orang tanya? Nota bertanda. Nota bertanda. Boleh Maulana? Nota bertanda. Kita panggil Arab dulu hasyiah. Lepas tu kita sebut nota bertanda. Okey. Cantik. Nombor satu, hasyiahnya ialah dua pendapat ini juga disebut dalam kitab syarah kepada Imam Muslim karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan pendapat Imam Malik dalam riwayat tersebut. Allahu Akbar. Kata makruh dan kata ada pendapat pertama mengatakan makruh, ada pendapat kedua mengatakan harus. La syughlan. La syughlan bermakna tumpuan atau kesibukan. Digunakan sirah nakira. Nakira ni maksudnya tanwin. Dia menggunakan perkataan tanwin. Dia tidak menggunakan nama khas tapi nama am. Nakirah ialah nama am dan nakirah ialah nama am. Nama khasnya ialah ma'rifah. Dalam bahasa Arab ma'rifah, nama khusus, nama khas. Jadi nakirah ni nama am. Benda nama am. La syughlan dan dia tanwin. Nakirah ni dalam bentuk tanwin dan nama am. Berkemungkinan untuk menunjukkan makna tanwi', makna tanwi' iaitu memperbagaikan. Tanwi' ni keperbagaian makna lah. Maksudnya sesungguhnya kesibukan dalam solat ialah membaca Al-Quran. Sibuk apa benda yang perlu kita sibuk? Baca Quran, tasbih, doa. Tidaklah termasuk kata-kata. Berkata-kata tak termasuk di dalam perbuatan syughul. Okey. Ialah kesibukan yang besar kerana solat adalah munajat. Perhubungan kita, permintaan kita bersama Allah dan kita tenggelam dalam munajat. Kita tenggelam di dalam kita bercakap dengannya. Maka tidak sesuai untuk sibuk pada perkara lain. Ini hanya satu orang. Kita sedang bercakap, memberi tumpuan pada orang lain. So, satu orang bercakap dengan kita. Kita jawab dia. Oh, marahlah dia. Kalaulah orang tu besar daripada kita, dia kata, kau ni tak dengar aku cakap, beri perhatian pada orang lain. Jadi, orang akan marahlah. Apatah lagi Allah SWT, zat yang begitu mulia. Maknanya kita solat ni, kita sedang berbicara dengannya. Berbisik-bisik dengannya. Maka apabila kita berbisik dengannya dan kita memberi tumpuan pada orang lain, kita memberi tumpuan pada orang lain. Jadi kalau orang tu dia lebih besar pada kita dan berita yang nak disampaikan tu betul besar, kita tak memberi perhatian, maka dia sungguh marah sekali. Biasanya suami kan dia tak nak dengar cakap isteri dia pergi je. Jadi kecil hatilah isteri dia. Begitu. Sini kita kena memberi tumpuan. Jadi tak boleh bercakap-cakap. Kemungkinan juga untuk memberi makna ta'zim. Tanwi' tadi yang memperbagaikan makna, dan ta'zim pula maksudnya ialah kesibukan yang besar kerana solat adalah munajat bersama Allah dan tenggelam di dalamnya dan tidak sesuai untuk sibuk perkara lain. Syekh Mudhir berkata percakapan dalam solat dibenarkan di awal Islam, kemudiannya diharamkan. Mula-mula dalam Islam boleh bercakap, jawab salam. Lepas tu tak boleh. Hasyiah nombor 2 iaitu sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Mirqat. Allah menjawab salam dengan isyarat. Macam mana kita nak jawab salam? Dah tak boleh jawab, ada kata makruh dan sebagainya. Tu macam mana kita nak jawab? Mazhab Syafi'i berpendapat disunatkan menggunakan tangan, jari, kepala atau sebagainya dalam pergerakan yang sedikit. Boleh? Kemudian selepas selesai solat dengan lafaz sebagaimana disebut dalam kitab Fathul Mu'in. Itu Fathul Mu'in tu kitab Fathul Mu'in fi syarhi Qurratul Ainin bil Muhimmatid Din.
dengan karangan ulama mazhab Syafi'i, iaitu oleh Allamah Zainuddin Al-Malabari Al-Fannani pada tahun 987 Hijrah. Maksud dia Al-Malabari lah, dia yang mentarifkan makna khusyuk di dalam kitabnya. Allamah Malabari mentarifkan makna khusyuk tadi yang telah kita mendefinisikan dulu pada kitab jilid kedua. Man asyara fi salatihi isyaratan tufhamu anhu falyu'id salatahu. Siapa yang mengisyaratkan dalam solatnya dengan isyarat yang dapat difahami, maka hendaklah dia mengulangi solatnya. Bahawa sanadnya majhul. Hadis ini sanad dia majhul. Tak tahu mana daripada rawi mana. Mazhab Syafi'i Hanafi berpendapat harus tetapi makruh sebagaimana yang ditulis dalam kitab Munyatul Musallinya. Imam Ahmad pula berpendapat tidak makruh tapi sunat membalas salam selepas solat. 4 dalam kitab Fiqh Mazahibul Arba'ah dan kitab Mirqat. Okey, mazhab Maliki berpendapat bahawa isyarat dengan tangan atau kepala untuk menjawab salam adalah wajib dalam solat. Adapun memberi salam dengan isyarat adalah harus mengikut pendapatnya yang rajih. Itu sedikit perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang perkara-perkara inilah. Meratakan tanah ketika sujud. Masa nak turun sujud tu rata tanahnya. Ini juga pergerakan. Adakah pergerakan ini boleh dilakukan atau tidak? An Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rajuli yusawwi turab haitsu yasjudu qala in kunta fa'ilan fawahidah. Muttafaq alaih. Sayyidina Mu'aykib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa daripada Nabi mengenai seorang lelaki yang meratakan tanah ketika sujud. Baginda bersabda, jika kamu melakukannya hendaklah ianya sekali sahaja. Kalau nak laku jangan banyak berkali-kali, sekali saja boleh rata. Makna hadis ini ialah jangan kamu melakukannya. Jika melakukannya, maka dibolehkan hanya sekali sahaja. Jangan melakukan lebih daripada itu. Ini adalah nahi tanzih. Perbuatan ini menunjukkan makruh. Ulama telah bersepakat bahawa makruh menyapu tanah di dahi ketika sujud kerana ia bercanggah dengan sifat tawaduk dan kerana ia akan menyibukkan musalli daripada tawajuh kepada bacaan yang nak dibaca kerana sibuk nak membersihkan dahinya dengan tanah daripada tanah. Syekh Al-Qadhi rahmatullah alaih berkata, ulama yang terdahulu memakruhkan menyapu tanah, pasir atau sebagainya di dahi dalam solat dan sebelum keluar daripada masjid. Sebuah kitab syarah kitab Sahih Muslim karangan Imam Nawawi juga mengutarakan pendapat seperti demikian. Makruh juga melakukan dengan pergerakan yang sedikit. Jika dengan pergerakan yang banyak, maka batallah solat. Haitsu yasjudu. Allamah Ali Qari rahmatullah alaih berkata, perkataan ini boleh memberi makna pada tempat sujud atau undan untuk sujud. Beliau menukilkan hadis dalam satu riwayat, fa iza qama ahadukum ila shalah falyusawwil hasa fa inna rahmata tuwajihuhu. Apabila salah seorang daripada kamu bangun mengerjakan solat, maka jangan dia merata-ratakan anak batu kerana rahmat sedang tertumpu kepadanya. Sayyidina Mu'aykib juga termasuk sahabat yang memeluk Islam awal dan berhijrah ke Habsyah, yang kemudiannya berhijrah ke Madinah juga. Maknanya tak boleh, biarlah lepas tu sembahyang tu kita boleh. Tapi sekarang tempat sujud kita dah tak ada batu lagi dah. Dulu tu dia sujud atas pasir je. Sekarang kita atas kapet tebal lagi. Ataupun bau kapet tu ajalah kalau tak vacuum. Bau kurang enak. Bercekak pinggang dilarang ketika berdiri qiyam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasul sallallahu alaihi wasallam anil khadri fi shalah, muttafaq alaih.
Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegah daripada bercekak pinggang dalam solat. Orang duduk macam bercekak pinggang, macam nak lawan siapa kan. Penerangan. Okey. Hukum bercekak pinggang adalah makruh dalam solat melainkan jika uzur. Jika dia uzur, dia kena bercekak pinggang untuk lengah tak apa. Al-khadr. Ulama berbeza pendapat mengenai maknanya. Pendapat yang sahih yang merupakan pendapat muhaqqiqin, iaitu ulama yang mendalami akan segi maknanya, muhaqqiqin, iaitu ulama yang mencari gali, ulama yang mentahqiq. Ulama muhaqqiqin bukan ulama hak. Ulama hak lain, ulama muhaqqiqin kita tak boleh terjemah ulama hak. Muhaqqiqin ni orang yang detail, orang yang mencari dalil dengan begitu detail. Orang yang cari dalil tu dengan detail, muhaqqiq maknanya dia cari satu-satu benda. Dia bahas satu-satu benda dengan secara detail, secara terperinci. Itu kita panggil dia ulama-ulama muhaqqiqin. Muhaqqiqiyun. Muhaqqiqiyun. Kebanyakan ahli lughah dan gharib, muhaddisun, muhaqqiqun, dan ashabuna tu siapa? Ulama-ulama mazhab Syafi'i. Dalam kitab mereka maknanya ialah solat dengan bercekak pinggang. Maksud dia apa dia? Al-khadru tu maksudnya solat dengan cekak pinggang. Duk bercekak pinggang itu. Begitu. Berpegang pada kayu, Syekh Harawi menyatakan bahawa ada beberapa pendapat mengenai al-khadru tadi. Apa dia? Berpegang pada kayu dan bersandar padanya dalam solat. Kedua, membaca surah dengan ringkas, hanya membaca satu atau dua ayat sahaja di akhir surah. Ketiga, memendekkan qiyam, rukuk dan sujud. Pendapat yang paling sahih ialah maknanya bercekak pinggang. Ada beberapa pendapat mengenai sebab larangan daripada melakukannya. Kenapa tak boleh kita bercekak pinggang dalam sembahyang? Kerana ia adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Nabi kata khaliful Yahudi. Hendaklah kamu bersalahan dengan amalan Yahudi. Mereka Nabi semalam berdiri, lepas tu dia kata sama saja macam orang Yahudi berdiri juga apabila mayat tadi. Nabi kata khilafkan dia, duduk. Nabi pun duduk. Situasi semalam kita telah jawab di dalam daurah kita mengenai babul janazah itu, kitabul janazah. Kedua ialah kerana itu adalah satu perbuatan syaitan. Kita tak suka, Nabi tak suka kita menyerupai perbuatan seperti perbuatan syaitan, iaitu satu makhluk yang direjam oleh Allah. Ketiga, iblis berkeadaan seperti itu ketika diturunkan ke bumi setelah dilaknat. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala melaknat iblis, maka dia turun dengan keadaan bersiul dan pinggang dia bercekak pinggang dan bersiul, menunjukkan orang yang takabur. Ini adalah perbuatan orang-orang yang takabur. Melihat ke sana ke sini dalam solat, boleh tak melakukan perbuatan tersebut? Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi shalah faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asyaitanu min salatil 'abd. Muttafaq alaih. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai berpaling ketika salat. Lalu baginda bersabda, ia adalah pandangan sambaran daripada syaitan untuk merosakkan solat seorang hamba. Apa maksud dia? Kalau kita berpaling ketika solat sana sini, salah sini, paling ikut pendapat makruh berpaling dengan tengkuk sahaja. Adapun